Assalamualaikum. Kalau nak tahu apa yang saya buat tadi itu bukan bahasa tubuh badan ataupun bahasa isyarat. Akan kita bawakan sebentar saja lagi, dan bertemu kita dalam Ikon Lokal bersama saya Asri Badrun. Seperti biasa, Ikon Lokal pada hari ini kita nak mengetengahkan kepada anda barisan pengusaha produk tempatan yang sudah pasti mampu menandingi jenama besar yang lain. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Haji Zakaria bin Din alias Nasiruddin untuk kita mengetahui kaedah pantas yang dibawakan oleh Ustaz bagi menguasai bacaan Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jauh dari Perak katanya. Alhamdulillah, ya betul. Baik Ustaz. Dan pada hari ini kita nak bawakan, di hadapan kita ni ada modul-modul yang dibawakan ataupun yang dibuat oleh Ustaz sendiri berkenaan dengan kaedah haraki. Yang kita faham cara untuk bertalaki Al-Quran dah banyak kaedah, tapi perlulah daripada orang-orang yang bertauliah. Dan mungkin Ustaz nak perkenalkan haraki kepada penonton kita pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaedah haraki adalah merupakan satu inovasi yang baru dalam pembelajaran tilawah Al-Quran. Jadi kaedah ini dicipta untuk menyelesaikan masalah ramai umat Islam yang masih lagi tidak boleh membaca Al-Quran. Keliru huruf hijaiyah, tak pasti panjang, pendek dan sebagainya. Jadi asas penciptaan kaedah haraki ini ada dua. Yang pertama, berdasarkan kepada hukum membaca Quran itu sendiri adalah wajib. Hukum membaca Quran bertajwid itu adalah wajib. Fardu ain bagi setiap orang Islam. Tapi kalau kita lihat ramai di kalangan umat Islam yang tak boleh juga baca Quran. Itu yang pertama. Nombor dua ialah berdasarkan pada firman Allah. Allah SWT menerangkan bahawa dalam Quran, dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir, di mana Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40, Allah menerangkan Quran tak susah untuk mudah diambil pelajaran. Jadi isunya, kalaulah Quran ni senang, kenapa ramai lagi orang yang umur dia 40 tahun ke atas, 50 tahun, ada yang tak boleh baca Quran? Sedangkan Quran kata senang. Jadi senang macam mana tu? Jadi berdasarkan itulah kaedah ni dicipta untuk menyelesaikan masalah terutama orang dewasa yang malu nak belajar, yang takut nak kena tanya. Lepas tu mudah lupa. Hari ni aja esok dah lupa. Jadi kita datangkan kaedah ni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku tadi. Kalau untuk golongan kanak-kanak pula pendekatannya sedikit berbeza berbanding orang dewasa kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan antara perbezaannya kaedah haraki ni berbanding dengan kaedah-kaedah yang lain yang ada di ni. Saya pastinya haraki ni ada di Malaysia saja, betul? Ya. Okey, perbezaan yang ketara antara kaedah haraki dengan kaedah-kaedah lain, semua kaedah tu bagus, cuma kita lihat oleh kerana zaman sudah berubah. Sekarang ni orang suka belajar secara entertainment. Jadi kita buat edutainment. Jadi yang pertama, sasaran utama kaedah ni adalah kepada orang yang dewasa yang tak pandai ngaji, yang zero, yang tak kenal alif, bata, keliru, sod, dot, tozo, ain, rin, kok, itu nombor satu. Betul. Golongan itu yang kita sasarkan. Sebab orang yang dah pandai tak apa, tapi yang tak pandai ni yang saya nampak itu perlu diketengahkan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita punya kaedah ni kita menggunakan AVK, audio, visual and kinesthetic. Maknanya kita gunakan suara, lepas tu kita gunakan video, dan buku-buku ni ada gambar, dia menarik, dan kedua kinesthetik, ada tarian, pergerakan anggota badan lah. Pergerakan. Macam Asri buat tadi. Kejap lagi kita berjumpa. Lepas tu yang ketiga, perbezaan yang ketara kaedah ni kita menggunakan local wisdom, penggunaan bahasa-bahasa tempatan. Kita tak gunakan bahasa Arab. Idgham, ikhfa. Sebab dia banyak, lebih kurang sama je. Kan, mat jaiz munfasil, mat wajib muntasil. Sekarang ni kita ada tarian, cacing, genggam, goncang dan sebagainya. Dia mudah faham. Kemudian tu yang keempat lah. Yang keempat, kaedah ni kita menilai berdasarkan kepada pergerakan. Contoh pergerakan. Ta'al, orang tak faham. Tapi ta'al, orang faham sebabkan ta'al. Sebab kita panggil. Panggil. Maknanya dengan gerakan. Kalau ta'al, tak semua orang belajar bahasa Arab. Tapi betul. Ta'al. Itu dia. Faham. Jadi haraki ini, apa kebaikannya kepada mereka yang ingin belajar? Kebaikannya pertama cepatlah. Betul. Dia cepat, dia pantas. Sebab apa? Sebab belajar mengaji ni dia kalau lama tu dia sebenarnya kadang tak datang, tak hadir, atau dia membosankan, dia tak menarik. Itu yang bezanya.
Jadi kaedah ni kita berdasarkan kita buat kajian. Yang pertama kita buat kajian rintis kepada pelajar-pelajar di IPG kampus Ipoh. Jadi dia bermula apabila kita cuba kepada 2 orang student yang masuk Islam dalam masa 7 jam, 7 hari boleh baca Quran. Alhamdulillah. Ya, betul. Yang kedua kita buat research menggunakan design and developmental research DDR dalam saya buat kajian PhD, yang mana dia melibatkan seramai 11 orang profesor, doktor di peringkat IPG dan juga IPTA di negara kita. Jadi dia agak mantaplah sebab dia buat kajian R&D. Kita cakap saja tak guna, Ustaz. Kita cuba. Boleh? Boleh. Jom kita buat. Macam mana? Daripada modul-modul yang Ustaz sediakan di depan ni, mungkin Ustaz boleh ajar saya dan juga kita boleh tunjukkan kepada orang ramai bagaimana haraki ini boleh memudahkan kita untuk baca Quran. Okey, seperti mana yang saya tunjukkan pergerakan, dia akan memudahkan. Ini salah satu daripada komunikasi. Kan, contohnya kita bercakap ni tangan bergerak. Boleh kita cakap diam? Tak boleh. Betul. Jadi untuk mengenalkan alif bata dengan cara tarian, nak kenal baris atas bawah depan dengan tarian, nak tahu panjang pendek demu dengan tarian. Betul. Baik, sebagai contohnya saya menari. Saya contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cukup. Saya nak ajar pada Tuan Asri. Ya. Tarian cacing. Tarian Angkat cacing. tangan kanan. Lipat ibu jari. Empat. Lipat 3 jari. Cacing gerak macam mana Asri? Macam ni? Ya, betul. Kita buat gini, kita ada lagu dia. Gedik-gedik. Gedik-gedik. Letak depan hidung. Okey, letak kita depan hidung. Sampai gedik-gedik sampai depa. Gedik-gedik sampai depan. Selagi tak depa tak cukup. Oh. Contoh dalam Quran ada sin kan? Yasin. Cuba. Yasin. Ya, betul. Kan senang. Dia selesai. Mak jaiz, mak wajib, mak silah, tawilah. Selesai. Ada 8. Lebih kurang 8 hukum tajwid. Kalau kita nak belajar tajwid, ada 8. Ini tarian cacing. Gedik. Selesai. Cepat kan? Faham? Itu contohlah. Jadi macam mana kita nak membezakan harakat pula? Macam mana? Dia sebenarnya kalau dulu macam ni, sama aja. Kan? Baiklah, semudah itu. Dan saya rasa orang ramai memang akan cepat tangkaplah dengan kaedah-kaedah sebegini kan. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang testimoni bagaimana result daripada pelajar-pelajar di luar sana yang pernah membelajar kaedah haraki ini. Okey, testimoni kita yang mula-mula sekali yang seperti mana saya cakap tadi, di mana ada 2 orang pelajar yang masuk Islam, India dan orang asli dalam masa 7 jam boleh baca Quran. Itu nombor 1. Yang kedua, kita juga cuba kepada pelajar Cina dan India yang beragama Hindu, Buddha dan Kristian. Ini untuk menyertai satu pertandingan dipanggil ITEC tahun 2015, di mana mereka ni saya hanya ajar 1.5 jam saja. 1 jam setengah alif sampai ya dengan tarian. Lepas tu saya tulis kat papan putih, ni baris apa? Ini bunyi apa? Bunyi apa? Mereka boleh jawab dengan betul. Dan alhamdulillah semasa pertandingan peringkat kebangsaan ni, antarabangsa ni, ada seorang dari negara Jerman, Taiwan dan India. Saya ajar 30 minit sahaja. Masya-Allah. Ada 7 huruf, saya sambung, saya bagi dia try, read. Dia boleh baca. Dan akhir sekali kaedah ni telah pun berjaya membantu seramai lebih daripada 10,000 orang setakat ni. Setakat ini. Dalam masa 10 tahun ni. Sejak 2013 lagi. Dan pastinya akan ada sasaran yang lebih meluas lagi lah. Betul. Pastinya saya difahamkan Ustaz nak lebih kepada sasaran Nusantara, betul? Betul. Dan juga Ustaz, kita nak bagi tahu sikit, Ustaz ni bukan saja dapat peringkat di peringkat kebangsaan, malah di antarabangsa pun dia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan sedikit kata-kata akhir iaitu harapan, Ustaz. Okey, oleh kerana kaedah ini menggunakan local wisdom, yang mana kita menggunakan bahasa Melayu, yang mana dia sesuai untuk di negara-negara Nusantara, contohnya Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, Kamboja dan juga Vietnam. Jadi kaedah ini boleh pergi jauh. Dan kita mengharapkan kepada mana-mana jabatan, kementerian, agensi yang berminat nak mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi kami yang tertera di skrin TV. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang saya rasa cukup bermakna hari ini, dan pastinya ilmu Allah ini mungkin akan lebih luas lagi dibawakan. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Ustaz Haji Zakaria bin Din Alias Nasiruddin selaku pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Usrah Haraki atas perkongsian dalam Ikon Lokal. Buat penonton di luar sana terus menyokong produk lokal, lihatlah seperti di hadapan saya ini, bukan calang-calang yang saya tunjukkan kepada anda. Dan jumpa lagi di lain masa. Saya Asyub Badrun, terus menyokong kami di Ikon Lokal TV 9. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.